Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, mari kita mengambil teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan pujian yang pertama, Walau 1000 lidahku. Thiên hoàn cố sơ chi cơ chẳng chan mê chú chú vô sân chan mê vô chú ông yao tì hoàng chan mê chú chú ân sân ô wo tì sân chơ ai tì chú chơ wo li liang chuan yang cho biên tì sang sơ chế cơ chú xuyên yang chú minh hồng quang 耶稣生命能助为主，能安慰我作饭，罪恩定见，好像音乐，注射生命平安。耶稣能消灭罪冠赦，赦罪恩的自由，主宝血能洗净罪责，主宝血为好流。 Ribuan penyanyi memuji Tuhanku, memuji Raja yang mulia dengan kidung madu. Tuhanku Maha Pengasih, ku mau beritakan sampai ke ujung dunia, masyurkan namanya. Namanya hapuskan takut, menghibur susahku, membuat hati tenteram, mantapkan jiwaku. Ia kalahkan kuasa dosa, bebaskan manusia. Semua dosa dibasuhnya, bersih tak bercemar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas segala berkat, anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kalau hari ini ya Tuhan kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena pertolongan, perlindungan daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus, berkati kami, agar kami ya Tuhan sehari demi sehari terus diperbaharui semakin serupa dengan-Mu ya Bapa, melalui pendengaran firman Tuhan, melalui disiplin rohani, melalui puji-pujian, melalui setiap momen dalam kehidupan kami, di mana Tuhan menyatakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bukakan hati kami, kiranya juga Tuhan membuat hati kami menjadi tanah yang subur, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan memberitakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya. Amin. Oke. Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali di dalam kebaktian doa malam. 各位弟兄姐妹，大家平安，很感谢主，使我们今天可以接着这个晚祷会相聚在一起。 Sebelum pandemi COVID-19, gereja sudah menghimbau jemaat untuk mulai membangun mezbah keluarga. 在这个新冠肺炎病毒瘟疫之前，教会已经呼吁大家可以建立家庭祭坛。 Dan di C-Group pun sudah diingatkan kepada anggota jemaat untuk memulai mezbah keluarga. 然后接着我们的细胞小组也呼吁了每个会友可以举行在家里家庭祭坛。 Maka melalui kesempatan hari ini, melalui renungan singkat ini, saya mengingatkan kembali pentingnya membangun mezbah keluarga. 所以借着今天的灵修，我再一次呼吁大家要各自建立家庭祭坛的重要性。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。
Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengurapi kedua hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu akan hidup di dalam hati kami dan menolong kami, menggerakkan kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan tolong kami untuk bisa menerapkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin。 Setiap saya men-sharingkan mezbah keluarga, 每次牧师分享关于这个家庭聚谈， saya teringat kepada seorang guru tua di sebuah sekolah kecil tempat saya diutus ketika baru tamat seminari. 我想起刚完成神学院被调派到一所小的学校的一位很老的老师， Saya biasa memanggilnya Bu Nenggolan. 我一般称她就Naigolan 妈妈。 Kami sering berbincang dari hal sekolah sampai keluarga. 我们时常谈到关于学校的事，包括家庭的事。 Satu hal yang mengubah kehidupan saya dan membuat saya mengambil tekad untuk mengikuti jejaknya, yaitu membangun mezbah keluarga. 一件事就是改变了我的生活，然后我就决定了跟随他的脚步，就是要建立家庭祭坛。 Bu Nenggolan memiliki 6 orang anak dan suaminya meninggal pada saat anak-anak mereka masih kecil. Naigolan 妈妈她有6个孩子，然后她的丈夫在她孩子还很小的时候，丈夫已经过世了。 Maka dari penghasilan gaji gurunya yang minim, ia harus menghidupi 6 orang anak. 所以从她很低的这个工资，在教书的工资，她必须喂养了6个孩子。 Sumi Cuanto, begitu panggilannya untuk saya. 她就称我苏师会传道。 Pergumulan ibu sangat berat, apalagi semua anak-anak harus makan dan harus sekolah. 我所挣扎的是非常沉重，必须要喂养孩子，以给他们读书。 Ibu tidak bisa melewati itu semua dengan kekuatan sendiri. 我无法靠我自己的力量来度过这个难关， Maka harus dengan iman bergantung kepada belas kasihan Tuhan. 所以以信心的靠主的怜悯。 Setiap pukul 5 pagi, ia membangunkan anak-anaknya untuk berlutut berdoa, memuji Tuhan, membaca beberapa ayat firman Tuhan, dan bergandengan tangan memohon belas kasihan dari Tuhan. 所以每天5点早晨的时候，他就叫孩子醒来，然后他们一起跪在上帝的面前，同心祷告、读经，以手牵手求神的怜悯。 Malam harinya sekitar pukul 8 malam, ia kumpulkan lagi semua anak-anaknya untuk kembali memuji Tuhan, mengucapkan syukur atas berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. 然后晚上的时候，大概8点钟，他就再次召集他的孩子来一起赞美主，然后向神献上感恩，以感谢主关于神的祝福。 Berpuluh-puluh tahun dia selalu melakukan hal yang sama. 在几十年，他就同样做这件事。 Luar biasa, Tuhan memberkati keluarga Bu Nenggolan yang masih sehat dengan usianya yang hampir memasuki 70 tahun dan masih bisa mengajar. 非常了不起的，神还是继续这个Naigolan 妈妈的家庭。 他在70岁年老的时刻，他还有健康的体力，也可以继续教书。 Anak-anaknya ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi dosen, ada yang jadi karyawan di perusahaan besar, dan seorang menjadi perawat. 他的孩子们有的就当医生了，有些已经当士兵了，有的当牧师，有的 就是当教授，有的在一间大的公司当员工，甚至有一位当护士。 Bu Nenggolan tidak menyadari bahwa selama berpuluh-puluh tahun ia sudah membangun mezbah keluarga dan menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya. Naigolan 妈妈不知不觉，她在几十年呢，她已经建造了家庭祭坛，把神放在她的家庭里。
Berkat dan penyertaan Tuhan turun kepada keluarga Nainggolan atas kesetiaan keluarga ini bersekutu bersama di dalam Tuhan pagi dan malam. 上帝的祝福与他们同在，留在他们心灵。当他们忠心的建造家庭祭坛，把这些家庭白天或是晚夜忠心在主里面相聚。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, 各位亲爱的弟兄姐妹， apa sebenarnya mezbah keluarga? 家庭祭坛到底是什么呢？ Dan seberapa pentingnya mezbah keluarga? 这个家庭祭坛有何等重要性呢？ Serta bagaimana membangun mezbah keluarga? 然后我们怎么样的来建造这个家庭祭坛呢？ Sebelum kita membahas apa itu mezbah keluarga, mari kita melihat terlebih dahulu apa itu mezbah. 我们还没有讲到这个怎么样建立家庭祭坛，我们先看什么叫做家庭祭坛。 Dalam surat Ibrani pasal 10 menggambarkan makna mezbah dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan juga masa kini. 在这个接着这个希伯来书圣经里面，从第10章第1到18节里面来花样。 怎么样在这个旧约，包括新约与现代的这个家庭祭坛的意义？ Mezbah dalam perjanjian lama adalah tempat yang disucikan untuk Allah sebagai tempat korban persembahan. 在旧约里面的祭坛，就是它的意思是被上帝所洁净的地方，成为献祭的地方。 Biasanya korban persembahan memakai domba jantan. 一般它的祭物就借用这个公羊。 Persembahan korban di atas mezbah dan penumpahan darah domba jantan sebagai penghapus dosa itu merupakan gambaran apa yang Yesus lakukan sebagai domba Allah pada masa perjanjian baru. 在这个祭坛上的献祭流出公羊的血，成为除罪，表示耶稣将来作为神的羔羊所做的事。 Pada masa perjanjian baru, jemaat Kristen mula-mula meyakini mezbah yang sesungguhnya adalah salib Kristus. 在新约里面，起初的基督徒就是把这个祭坛他们真正的祭坛就是耶稣在十字架上的。 Di mana Yesus Kristus mengorbankan dirinya bagi dunia, darahnya tercurah untuk menghapus dosa manusia. 就是耶稣基督为世界牺牲了自己，然后他的宝血流出，为了人类的罪。 Ibrani pasal 10 ayat 10 dan ayat 14 mengatakan kurban ini hanya dilakukan sekali saja dan berlaku untuk selama-lamanya. 然后在这个希伯来书第10章第14节讲到，因为他这个祭物是一次献祭的。 便叫那得以成圣的人永远完全。 Jemaat Kristen mula-mula menggunakan meja kayu untuk perjamuan persekutuan mereka. 就是起初的基督徒，他们已经使用的这个木桌子，成为这个他们聚会的聚餐。 Di atas meja itu mereka meletakkan roti dan cawan berisi anggur. 在那桌子上，他们放着饼和有这个葡萄酒的杯。 Dengan demikian meja itu dipahami sebagai meja kurban, yaitu sebagai mezbah yang menunjukkan pada kurban Kristus di kayu salib. 这表示那桌是变成一个祭物桌，成为祭坛，来表示基督在十字架上所牺牲的这个祭坛。 Mezbah ini bagi mereka adalah juga meja Tuhan, yaitu meja perjamuan kudus. 这祭坛也表示了神的桌子，然后它的意思就是生产的地方。 Di kemudian hari dan sampai hari ini, gereja melengkapi mezbah dengan sebuah mimbar. 在接下来就将来，包括到现在教会把这个祭坛就是用这个讲台上的意思了。 Mezbah digunakan untuk perayaan perjamuan kudus dan keseluruhan liturgi kebaktian serta firman Tuhan disampaikan melalui mimbar. 祭坛用以庆祝主的晚餐和整个礼拜的仪式，神的话语是通过讲台传达。
Kalau pengertian mezbah adalah suatu tempat untuk mempersembahkan kurban yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. 我们可以看到这个祭坛的意思，就是我们要献上圣洁的祭，以合神心意的祭。 Maka sesungguhnya membangun mezbah berarti kita mempersiapkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. 所以，我们建造祭坛，就是我们预备我们的身体，成为我们活生生的献给我们的上帝。 Roma pasal 12 ayat 1 menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 所以在罗马书第12章1节说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作火祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。” Secara sederhana, mezbah keluarga bukan berarti mendirikan suatu altar sembahyang ataupun adanya meja persembahan. 简单来说，家庭祭坛不是意味着建造我们拜拜的地方，或是供奉桌子， Tetapi merupakan waktu persekutuan yang akrab dengan Tuhan melalui pujian, doa, dan belajar firman bersama anggota keluarga. 但是这是通过与家人进行赞美、祷告、与圣经学习、与神亲密相交的时期。 Jadi membangun mezbah keluarga berarti membangun keluarga yang berpusat pada Kristus. 所以，我们建造家庭祭坛，它的意思就是建造家庭，把基督成为家庭的中心。 Adapun tujuan penting membangun mezbah keluarga. 这个建造家庭祭坛的主要目的， Yang pertama, setiap anggota keluarga bertumbuh secara rohani. 第一的就是每个家庭成员在属灵上成长。 Melalui mezbah keluarga, setiap anggota membangun kebiasaan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. 建造家庭祭坛，每个家人，他们就是建造一个这个读经的习惯，灵修上帝的话语，以实践在日常生活上神的话语。 Dan sebagai orang tua, kita senantiasa diingatkan untuk menjadi teladan bagi anak-anak. 然后成为家长，我们被提醒要成为孩子们的榜样。 Yang kedua, setiap anggota keluarga diikat dalam kasih Kristus. 然后第二的就是每个家庭成员都受基督挚爱的耶稣。 Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Allah. 我们就是一群已经领受上帝爱的人， Dan selayaknya kita membagikan kasih Allah dalam keluarga. 值得我们分享上帝的爱在我们的家庭中。 Melalui mezbah keluarga, setiap anggota mempunyai kesempatan untuk mengkomunikasikan perasaan dan persoalannya dengan terbuka. 所以通过家庭的祭坛，每个成员都有机会公开交流自己的感受与问题。 Satu dengan lainnya bisa saling menyatakan kasih dan dukungannya, nasihat yang membangun, rasa peduli dan saling menghibur, mengampuni dan saling mendoakan. 大家可以互相表达爱与支持，建设性的建议，彼此关怀与安慰，彼此宽恕与代祷。 Persoalan keluarga dipikul bersama sehingga ada kekuatan yang boleh dirasakan menjadi kemenangan kasih Kristus dirasakan di dalam keluarga. 家庭问题互相分担在一起，因此有力量可以感受到胜利，在家庭中可以感受到基督的爱。 Yang ketiga, setiap anggota memiliki misi Kristus. 然后第三的每个家庭中都可以感受到基督的爱。 Melalui perenungan firman, melalui doa, melalui pujian yang dilakukan setiap hari. 接着每天默想上帝的话，祷告赞美，使每个家庭成员更加
上帝的明白上帝的话。 Iya, tentunya akan menuntun setiap anggota keluarga semakin menyadari misi Kristus. 必定带领每个家庭成员，就是了解上帝的使命。 Bahwa setiap kehadiran mereka adalah untuk jiwa-jiwa yang Kristus juga kasihi. 所以他们每一个存在都是为了基督的爱的人。 Baik mereka yang ada di dalam keluarga ataupun mereka yang di luar keluarga. 无论是在家庭中还是在家庭之外的人， Setiap anggota menjaga diri dari segala pengaruh buruk dan sebaliknya membawa dampak positif dan teladan bagi banyak orang. 每个成员都保护自己免受所有不利的影响，进而带来积极的影响，并成为许多人的榜样。 Beberapa waktu yang lalu jauh sebelum masa corona, saya berkumpul dengan beberapa ibu-ibu di berbagai daerah dan berbagai denominasi gereja yang ada dan kami makan siang bersama. 前一阵子就是还没有这个新冠病毒的瘟疫的时候，我以不同地区、不同教派的现有的教会，包括几位的姐妹，我们聚集在一起，我们一起用餐。 Pembicaraan kami seputar tentang keluarga, ya kami berbincang-bincang banyak hal tentang keluarga. 我们就是谈了很多关于家庭的问题。 Ada yang mengeluhkan tentang kesehatannya, ada yang mengeluhkan usaha keluarga yang omsetnya merosot. 有一些他们抱怨他们的健康，有一些抱怨关于他们营业额下降的家族的企业。 Ada yang mengeluh tentang pembantunya, supirnya, tetangganya yang bermasalah. Bahkan ada yang menyatakan ketidakpuasan pada suaminya, anaknya, menantunya. 有一些他们抱怨关于他们的女佣包括他们司机很麻烦的邻居，还有一些甚至对他们的丈夫或是孩子或是他们的女婿不满。 Ada seorang ibu yang bahkan sambil menahan tangisan mengatakan bahwa beban hidupnya pastilah yang terberat. 有一位母亲，她甚至哼着哭了。她说，她一生所负担的必定是最重的。 Dia ditinggal pergi oleh suaminya, anaknya yang surung terjerat kasus dan dipenjarakan. 她被她的丈夫抛弃了，甚至她的长子被进入这个监狱里。 Anaknya yang bungsu agak idiot, tidak bisa bekerja, dan ibunya yang tua tiba-tiba stroke, perlu rawatan dan membutuhkan biaya pengobatan. 他最小的就是他孩子，就是他的老幺，有一点这个脑子痴呆的，无法工作，甚至他还有他的年老的母亲，已经中风了，需要很庞大的这个治疗费用。 Maka dia harus bekerja dari pagi, sore untuk menanggung semua beban keluarga. 所以他必定好好的工作，从白天到下午来负担承担家庭的困难。 Ketika ibu-ibu terus ngoceh-ngoceh, membanding-bandingkan beban hidup siapa yang lebih berat. 所以当这些姐妹她们不停的埋怨，对比自己的生活比别人更沉重。 Tiba-tiba salah seorang ibu mengatakan, Sumukse, dari tadi Mukse hanya diam mendengarkan. Apakah keluarga Mukse tidak pernah ada masalah? 突然有一位姐妹，她就说：“苏牧师，你一直以来就是听着而已，是否在你的苏牧师的家庭没有问题的吗？” Ibu-ibu yang tadinya ribut, semuanya diam dan menantikan jawaban saya. 那之前很乱的那位姐妹，她们就停顿下来了，然后她们等了我的答案。 Sambil tersenyum, memandang mereka satu persatu. 然后 Maka 我就， saya menjawab, 然后我就脸着笑容，然后我就看着他们，然后接下来回答给他们。 persoalan dan beban hidup saya
melampaui kamu semua. Dan karena beratnya tidak bisa diseringkan keluar. 我所遇到的问题生活上的沉重是超过你们，甚至我沉重到我无法来分享给你们意义的。 Tetapi satu persatu telah dibereskan di dalam mezbah keluarga. 但是每间的接着家庭祭坛已经被解决掉了。 Mereka serempak menyebutkan mezbah keluarga. 他们同声的就问：家庭祭坛吗？ Ya, mezbah keluarga. Jawab saya menegaskan kepada mereka. 我很勇敢加强的向他们回答说：是的。 家庭祭坛， Keluarga Kristen yang tidak membangun mezbah keluarga di dalam keluarganya, maka kehidupannya sendiri, kehidupan seluruh anggota keluarga akan berada di dalam kekacauan, frustasi dan jatuh bangun di dalam kerohanian. 一个没有在家庭中建立家庭祭坛的基督教的家庭。 他将拥有自己的生活，所有的家庭成员的生活都会陷入混乱、沮丧和灵性上沉浮的之中。 Dengan membangun mezbah keluarga, berarti kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. 接着，我们建造家庭祭坛，它的意思就是我们献上我们自己，成为圣洁的，何等上帝喜悦的。 Kita mempersembahkan keluarga kita kepada Tuhan dan kita menghadirkan Yesus Kristus di dalam keluarga. 我们把我们的家庭献给神，以把耶稣活在我们的家庭里。 Yesus Kristus akan menjadi Tuhan dan Tuan di dalam keluarga kita dan ikut menanggung beban hidup kita sesuai janjinya. 所以主耶稣会成为我们的神，以主在我们的家庭，以帮助我们来承担我们的生活上的苦难，按照他的允许。 Bukankah Tuhan Yesus telah berjanji, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegahan kepadamu. 是否主耶稣曾经他应许过了？ 凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息吗？ Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita, dan mencukupi segala kebutuhan kita, termasuk kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani, kebutuhan rohani kita, seperti janji Tuhan. 主耶稣他必定保护我们，照顾我们，预备一切我们所需要的。 我们包括身心灵上所需要的，按照上帝所应许给的我们的。 Bukankah di dalam Mazmur 23 Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menjadi gembala kita dan kita akan menjadi dombanya? 是否曾经主耶稣也讲过给我们，在这个诗篇23节，他说他会成为我们的牧者，我们就是他所喂养的羊群。 Bukankah Tuhan sudah mengatakan, aku gembalamu, takkan kekurangan kamu, bahwa kamu akan kubaringkan di padang yang berumput hijau, dan Tuhan akan membaringkan kamu di air yang tenang dan menuntun kamu ke jalan yang benar, serta menjaga dan melindungi kamu di masa-masa terkelam di dalam kehidupanmu. 是否主耶稣也已经说过了？我会成为你的牧者。 你必不省缺乏，我使你躺卧在青草的地上，领你在可安歇的水边，在你最黑暗的时刻，我会指引你得了这个生活上的释放。 Kelihatan ibu-ibu antusias untuk mendengarkan dan seorang dengan tergesa menjawab, Muse, saya mau membangun mezbah keluarga, gimana caranya ya? 然后这些母亲们、姐妹们，她们就很热情的，然后她们有一位很急的，就回答我：牧师，我要见到家庭祭坛，怎么样呢？ Ibu-ibu yang lain dengan cepat juga menimpal, iya, gimana caranya ya Muse? 其他的姐妹母亲，她们就接下来说：是的，怎么样的呀？ Sebenarnya membangun mezbah keluarga itu gampang susah. 其实建造家庭祭坛
是有一点容易，也是有一点很困难。 Gampangnya semua orang Kristen pasti bisa melaksanakannya. 它的容易就是所有基督徒他很可能会做到的。 Susahnya itu perlu komitmen seluruh anggota keluarga. 它困难就是在于他需要所有家庭成员的承诺。 Karena membangun mezbah keluarga bukan pelaksanaan 1 atau 2 hari, tetapi sepanjang umur yang diberikan oleh Tuhan. 因为建造家庭祭坛不是1、2天的进行而已，而是上帝赐予的一生。 Awal saya memulai mezbah keluarga itu sederhana sekali. 当开始这个家庭祭坛，我是用一个很简单的方式， Setelah makan bersama, maka kami berkumpul. 所以当用晚餐了之后，我们就聚集在一起。 Menyanyikan 2 buah lagu pujian dan membaca 1 pasal firman Tuhan mulai dari perjanjian baru kitab Yohanes. 所以我就从1章圣经里面，然后每个人就是轮流的来读，然后我就从这个新约里面的约翰福音书。 Ya, kita membacanya secara bergiliran, satu orang beberapa ayat. Setelah itu apa yang kita dapatkan kita sharingkan. 所以每个人轮流的来读，然后大概有每个人轮流1、2节，然后读完了之后，大家分享大家所得到的。 Setelah itu kita doa bersama dan saling mendoakan dan kami tutup dengan doa Bapa kami. 所以当好了，我们就一起来祷告，然后用这个主祷文来做结束。 Setelah menjelaskan panjang lebar tentang mezbah keluarga pada kelompok ibu-ibu itu, maka akhirnya kami bubar dan pulang ke tempat masing-masing. 当我们讲了很详细了关于这个家庭祭坛，那一群姐妹她们就分散了，然后各自就回到自己的地方了。 Waktu berlalu setahun dan saya pun sudah melupakannya. 时间已经过了1年，然后我已经忘记了关于那件事。 Baru-baru ini Sarah seorang dari ibu dalam kumpulan ibu-ibu yang mengeluhkan bahwa beban hidupnya yang terberat menghubungi saya dan mengucapkan terima kasih. 最近在那一群姐妹其中之一的母亲，她曾经讲过，她埋怨关于她沉重的生活方式，然后她也再去联络我，然后感谢我。 Sebab setelah mendengarkan nasihat saya tentang pentingnya membangun mezbah keluarga, maka ia mulai menerapkannya dengan anak bungsunya dan juga mamahnya yang stroke. 当他听了我的建议关于这个建造家庭祭坛的重要性，所以他就开始实践在他的最小的孩子以中风的母亲身上。 Pagi dan malam keluarga ini bersekutu di dalam Tuhan dengan pujian, doa dan firman Tuhan. 从白天或是晚上，这家庭在主里相聚在一起，接着赞美、祷告与灵修神的话。 Puji Tuhan yang merasakan kasih dan pernyataan Tuhan itu mengalir di dalam keluarga, di dalam kehidupan keluarganya. 感谢主，他感受到上帝的爱与带领，永留在他们家庭的生活。 Keluarganya mengalami pemulihan. 他的家庭得了上帝的保护。 Anak sulungnya yang berkasus mendapatkan keringanan dalam tahanan dan segera akan dibebaskan. 他的长者已被宽大处理，即将被释放了。 Anak bungsunya yang agak idiot itu diterima kerja di satu keluarga Kristen yang sangat baik dan pengertian. 他的老幺就最小的小孩子，有些脑子痴呆的，被接纳为一个非常善良并了解基督教家庭的，在那边工作。 Mamanya yang stroke juga mengalami pemulihan walaupun belum sepenuhnya sembuh. 他中风的母亲虽然完全康复了，但是他已经正在进行康复的过程了。 Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. 各位亲爱的弟兄姐妹， Ibu yang tadinya begitu merasakan beban yang begitu berat, setelah dia melaksanakan mezbah keluarga, dia mengalami pemulihan.
那位非常沉重的母亲，当她借着这个家庭祭坛被上帝恢复转化了之后， Ibu Nainggolan, guru tua yang saya ceritakan di awal renungan saya. 这个奈戈兰妈妈之前我就讲过了关于这个非常老的一位老师。 Walaupun dia tidak menyadari bahwa selama puluhan tahun beliau sedang membangun mezbah keluarga. 他不知不觉到10年了，他已经建造了在他家里面的家庭祭坛。 Tapi dia dapat melewati badai dan gelombang kehidupan karena adanya mezbah keluarga. 他已经可以度过了这个家庭的风浪，接着这个家庭祭坛。 Keberhasilan anak-anaknya karena adanya mezbah keluarga. 他的孩子的成就因有这个家庭祭坛。 Anak-anaknya dapat hidup saleh karena adanya mezbah keluarga. 他所有的孩子谁过了个虔诚的生活，因有这个家庭祭坛。 Dia tetap dapat bertahan hidup dan tetap sehat serta masih dapat mengabdi sebagai guru juga karena mezbah keluarga. 他可以坚持的生存，仍然健康，甚至可以成为一个老师，因有这个家庭祭坛。 Dengan membangun mezbah keluarga, yaitu persekutuan yang akrab, yang indah dengan Tuhan, Ibu Nainggolan sudah menghadirkan Yesus Kristus di dalam keluarganya. 接着家庭祭坛建立与主相交的过程，这个奈戈兰妈妈已经把基督摆在她的家庭里面。 Saya dan keluarga yang mengikuti jejaknya dengan membangun mezbah keluarga. 我以我的家庭跟随他的脚踪来建造家庭祭坛在我们的家。 Kami merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. 我们到目前已经感受到上帝的爱与带领。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 各位亲爱的弟兄姐妹， kami telah membangun mezbah keluarga. 我们已经建造了家庭祭坛， Kami telah menikmati kebersamaan dengan keluarga bersama Kristus. 我们已经享受到与基督的家庭团圆。 Kami telah merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam keluarga. 我们已经感受到上帝对我们家庭的爱与包容。 Bagaimana dengan Anda? 你呢？ Mulailah membangun mezbah keluarga. 请开始吧，建造这个家庭祭坛， Hadirkanlah Tuhan Yesus di dalam keluarga. 把基督永存在你的家庭里。 Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulainya. 没有一个开始永远不会太晚的事。我们来同心祷告，爱我们的天父上帝，我们感谢你，你多么爱我们，你把你的最宝贵的独生者耶稣基督来到这个世界，来赦免我们一切的罪恶，成为最美好、最完整的这个赎罪的保险。 我们感谢主，我们也相信主，你不只要我们得了这个永生的恩典，这个罪得赦免而已。但是主，你也要帮助我们的全家的人，我们的家庭成员也都得到主你的恩典。我们知道，在我们的生活当中，在我们与人之间的关系，在我们工作方面，在我们这个服饰方面。 我们会遇到各种各样的问题，生活上的困难，属灵上的倒退。但是我们感谢主，今天借着你的仆人的话语来帮助我们，在这提醒我们，我们需要主不断的来提醒我们，需要主的话语不断的允许在我们的生活当中，在我们的家庭人当中。所以主，你再次帮助我们。 接着今天的话语提醒我们，有这个力量，有这个坚持的心，好的，在我们的家庭建造一个家庭祭坛，与主建造亲密的关系。接着敬拜赞美主在家里面，接着一起来读经领修主的话语，建造一起共同来分享我们生活上的困难，互相接着祷告代祷里面主的勉励。
来恢复、来更新我们的灵命、我们的生活，以我们前面的道路。我们感谢主，你帮助我们圣灵恩膏没我们每个人，使我们家庭都是基督的家庭，有主成为我们的居首位，有主来带领我们一切我们生活上的困难，都是有主的力量来带领、来帮助。我们感谢主，主求你的圣灵不断恩膏没我们每个人，帮助怜悯我们。感谢主，我们仰望祷告，奉靠主耶稣名求，阿门。Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan meresponi firman Tuhan sampaikan sebelum menaikkan setiap pokok doa yang ada. Kita akan menaikkan pujian Ingat Nama Yesus. Yoku弟兄我见你，常常纪念耶稣名，证明是你缓慢变息，一主小山一番平，名字报名却天，地者望而天者乐，名字报名却天，地者望而天者乐。第二个，主纪念耶稣生命，当作盾牌的魔剑，从火环绕起来公平，靠主生命就得胜，名者报名却天，地者望而天者乐，名者报名却天，地者望而天者乐。耶稣名这心向我宝贵，我一定温就欢心。但愿人人得其安慰，懂我赠送主生命，名者报名却天，地者望而天者乐，名者报名却天，地者望而天者乐。Bahasa Indonesia bait 1, 2, dan 3. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun ku pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan hatiku bergetar. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Setiap kita mari mengambil waktu doa. Kita pertama berdoa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan tetap menyertai bangsa dan negara kita Indonesia dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini.
Ya, lalu kita juga berdoa bersyukur untuk segala kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita untuk terus setiap kita melayaninya. Lalu kita juga bersyukur pada Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan juga dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama satukan suara, kita berdoa, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta dalam kehidupan kami ya Bapa. Tapi ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di mana bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia sampai saat ini ya Tuhan masih di dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Kalau kami ya Tuhan sebagai bangsa Indonesia sempat terpukul dengan pandemi ini ya Tuhan. Tapi kami bersyukur pada kondisi saat ini ya Tuhan, kami masih bisa survive, masih bisa bertahan di tengah-tengah gelombang cobaan yang besar bagi bangsa ini ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami sebagai suatu bangsa yang besar ya Tuhan. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur padamu, kami berdoa berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas kepercayaan, atas hak istimewa, dan setiap kami bisa melakukan setiap kewajiban yang harus kami lakukan untuk melayani Tuhan. Kalau setiap kami berbagian di dalamnya ya Tuhan secara langsung, ataupun sebagai jemaat Tuhan terus setia mendukung pelayanan ya Bapa. Satu kesatuan dalam pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di GMI Gratia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas hak istimewa yang Tuhan berikan itu. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk segala pemeliharaan Tuhan dan setiap pekerjaan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami susah, kalau kami sulit ya Tuhan, ada roh Tuhan menguatkan kami, ada firman Tuhan bergema di dalam kami, ada firman Tuhan yang disampaikan menguatkan kembali kerohanian kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia. Kita doakan untuk Bishop, DS, dan pimpinan jemaat yang melayani di GMI Indonesia, agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam melayani. Doakan untuk persiapan ibadah kebaktian Natal di seluruh GMI. Doakan juga untuk Natal Gabungan Kota Pengembangan Sementara. Mari kita angkat suara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan jemaat, pimpinan konta, ketua, bishop, semuanya Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kasih setiamu pada mereka, penyertaan dalam pelayanan, enggak apapun yang mereka lakukan. Setiap kami ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan kami pelindungan dan kekuatan terus agar kami tetap setia di dalam panggilan pada jalan salib yang harus kami jalani. Agar kami bisa memberitakan Injil Tuhan lebih lagi ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk persiapan ibadah Natal di setiap gereja GMI ya Tuhan. Agar Natal tahun ini yang cukup spesial Tuhan bisa berjalan dengan baik dan setiap persiapannya juga bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya kiranya juga Tuhan dalam Natal pada tahun ini tidak kehilangan momen dan juga makna Natal bagi setiap jemaat GMI ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk Natal gabungan, untuk Kota Pengembangan Sementara yang sedang dipersiapkan, kiranya momen ini ya Tuhan bisa menjadi momen kebersamaan kami, kesatuan kami, dan kebangunan kerohanian sebagai gereja dan juga konta, khususnya Kota Pengembangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk komisi misi, doakan untuk setiap anggota komisi misi yang melayani, kiranya diberikan pelindungan dan kekuatan. Lalu doakan untuk mahasiswa, mahasiswi teologi yang masih menempuh studi, kiranya Tuhan memampukan serta memberikan kesehatan juga dan tetap semangat di dalam menjalani panggilan yang mereka dapatkan agar bisa menyelesaikan studi mereka dengan baik. Lalu doakan untuk komisi misi dapat menolong semakin banyak orang dan gereja di segala bidang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk komisi misi gereja kita.
Tuhan Yesus, kami berdoa sekali lagi ya Bapa, bersatu untuk kami mau mendukung dan juga menyerahkan pelayanan komisi misi ke dalam tangan Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anggota komisi misi yang melayani, dan kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesetiaan dan cinta kasih pada Tuhan, agar mereka ingat betapa besarnya pengorbanan-Mu bagi kami, dan kami ya Tuhan sebagai alat-alat Tuhan untuk memberitakan Injil lebih lagi Bapa. Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap mahasiswa dan atau mahasiswi yang sedang menempuh studi teologi yang didukung secara khusus oleh komisi misi, kiranya mereka bisa menempuh studi dengan baik, berikan mereka perlindungan, mereka kesehatan ya Tuhan, dan terlebih lagi ya Tuhan, kiranya ketika mereka menjalani studi teologi ini, panggilan mereka semakin diperjelas, semakin dimantapkan untuk ke depan ya Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Tuhan, kami berdoa juga untuk kesediaan dana dan sebagainya, kiranya Tuhan bisa mencukupkan, karena kami percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mencukupkan setiap orang yang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk komisi misi, untuk dapat terus menolong semakin banyak lagi gereja, semakin banyak lagi orang, semakin banyak lagi pelayanan-pelayanan misi di berbagai bidang, di berbagai daerah, agar tetap bisa memuliakan nama Tuhan dan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saja kita akan doa secara pribadi, saya akan berikan waktu untuk setiap kita mengambil waktu doa secara pribadi. Kita bisa berdoakan untuk kekuatan kita dan berikan hikmat kebijaksanaan untuk terus kita bisa beriman di tengah segala keadaan yang ada. Kita juga bisa berdoa secara pribadi, kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa hadir di dalam keluarga kita. Lalu bisa juga kita berdoa untuk iman kerohanian kita boleh terus bertumbuh dan giat bekerja bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil waktu berdoa secara pribadi juga untuk pergumulan dan juga rencana ke depan yang akan kita hadapi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu. Kalau kami saat ini masih bisa berdoa, itu semua karena kekuatan Tuhan. Karena kami percaya segala kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mendengar setiap seruan doa, setiap jemaat Tuhan, mungkin yang sedang bergumul, sedang dalam kesulitan, sedang berjuang untuk mengerti kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya jemaat Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan, tetap setia dan semakin rindu untuk belajar firman Tuhan. Iman mereka semakin dikuatkan melalui peristiwa kejadian yang ada. Dan setiap kami juga Tuhan bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, ke depan kondisi mungkin tidak lagi sama seperti dulu lagi. Tapi ajarlah kami ya Tuhan untuk berserah dan juga meminta hikmat daripada Tuhan. Agar kami dalam memutuskan segala sesuatu, kami pergunakan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa kiranya pertumbuhan kerohanian seluruh jemaat GMI Gratia dari gereja pusat dan pos-pos pelayanan semuanya, Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian doa malam pada hari ini. Kita akan berdoa Bapa kami. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa kami. Waman ichi nian cutawan, Yesus waman tewan tahui. Cutawan, waman cai tian sang tefu, yan luan to chun fu de ming wei seng, yan fu le guo qiang lin, yan fu ze yi xing cai di sang,
如同现在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱以及圣灵的感动，与众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿门。我们先默祷。阿门。散会。上帝祝福大家，下个星期三再见。